أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Maksudnya, pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati dari i'tiqad, niat dan lain-lainnya. Maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk membela diri dan tidak ada penolong yang dapat memberikan pertolongan. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan dan bumi yang merkah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata pemutus yang benar dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. Sesungguhnya mereka yang menentangmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermati-mati menjalankan rancangan jahat, dan aku pula tidak tetap bertindak membalas rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Ayat ini mengingatkan kita berkenaan dengan hari kiamat, hari yang dijanjikan oleh Allah mesti berlaku. Dan orang Islam jangan risau kerana dia berpegang dengan Islam. Jangan berasa hina kerana dia berpegang dengan Islam. Kerana dunia tidak habis dengan kisah-kisah dunia sahaja, disambung lagi alam akhirat, alam yang kekal abadi. Hidup dunia adalah sementara waktu sahaja, tempat kita beramal, menegakkan ajaran Allah, kemudian akan dihisab di hadapan Allah. Yauma tublas sarair, hari diuji segala yang tersembunyi di dalam hati manusia, iaitulah niat, azam, angan-angan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengetahui segala-galanya. Walaupun orang tak tahu, kita saja yang tahu niat hati kita, azam hati kita, ikhlas tak ikhlas, molek tak molek. Tak perlu beritahu kepada orang, saya ni ikhlas, banyak orang dalam hati tak pakar. Tuhan tahu. Keikhlasan tak perlu kita beritahu pada orang. Buatlah kerja ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang nak percaya tak percaya, kok ada dia lah. Kita dengan Allah Ta'ala. Pada hari diuji oleh Allah hati-hati manusia. Adakah dia beriktikad betul, percaya kepada Allah, percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, kitab Allah Ta'ala, ataupun dia tak percaya? Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak ada baginya kekuatan dan penolong setelah berlakunya dia mati, khususnya berlaku hari kiamat pula. Bila susah, bila sulit, bila sempit, tidak ada yang menolong, tidak ada kekuatan yang boleh melawan. Di atas dunia kita boleh menggunakan kekuatan kita, kekuatan diri kita, tubuh badan kita, macam-macam alat yang ada pada kita, nak tipu orang, nak kecek orang, nak buat apa saja. Dan ada penolong-penolong yang boleh membantu melaksanakan perancangan kita. Bila hari kiamat, kekuatan tidak ada lagi, penolong tidak ada lagi untuk menolak segala mudarat yang menimpa kita,
untuk nak lawan yang kita nak lawan, tidak ada lagi. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ialah Allah Taala. Sama ada dia menerima kita ataupun dia menolak kita, mesti faham. Ini satu amaran yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengulangi dengan sumpah untuk mengingatkan manusia. Was-samaa'i dzatir raj', dan demi langit yang mempunyai hujan-hujan yang diturunkan. Demi langit yang mempunyai hujan-hujan yang diturunkan. Allah Ta'ala boleh menurunkan hujan dari langitnya seberapa banyak yang dia nak turun. Sekadar yang cukup, sekadar yang lebih, nak menenggelamkan negeri dan dunia seluruhnya pun boleh. Allah Ta'ala boleh menurunkan hujan dari langit. Demi langit yang diturunkan hujan-hujan daripadanya. Sama ada menumbuhkan tanaman atau membinasakan manusia, boleh berlaku. Wal ardi dzati sad', dan bumi yang mempunyai rekahan, yang menumbuhkan pokok, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah, mengeluarkan hasil, mengeluarkan segala galian yang ada di dalam perut bumi. Ada ulama menafsirkan, dibandingkan langit laksana bapa dan bumi laksana ibu. Bertemu hujan yang turun dari langit dengan ibunya di bumi, melahirkan anak-anaknya menjadi rezeki kepada manusia, melahirkan berbagai-bagai hasil. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang manusia kena reti. Langit yang duduk di atas kepala dia menurunkan hujan, bumi yang dia pijak mengeluarkan hasil. Ini adalah kejadian Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat. Innahu laqaulun fasl. Ingat, setelah mengetahui kehebatan langit dan bumi, makhluk Allah Taala, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya ia Quran ini, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulun fasl, la qaulun fasl, dengan taukid. Ia adalah kata pemutus yang membezakan di antara hak dan batil, benar dan salah, adil dan zalim. Quran yang menentukan apa yang disebut oleh Quran mesti benar, mesti baik, mesti adil. Quran kata orang curi kena kat tangan, adil lah. Orang bunuh orang kena bunuh balas, adil lah. Quran kata kena ambil zakat, adil lah. Ini kata putus daripada Allah SWT. La qaulun faslun, kata pemutus yang menentukan benar, yang lain daripadanya adalah salah. Yang menentukan iman, yang lain padanya adalah kufur, menentangnya, lawan Allah Ta'ala. Quran adalah kata pemutus. Wa ma huwa bil hazl, dan Quran ini bukan kata main-main. Quran ini bukan main-main, bukan bergurau. Quran adalah kalam Allah, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Quran adalah kata-kata Tuhan, dia bukan cakap main-main. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka itu, orang-orang kafir itu, merancang segala taktik, strategi, langkah, tipu daya dan sebagainya untuk menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Muhammad dengan berbagai-bagai cara. Wa akidu kaida, dan aku juga mempunyai perancangan untuk menentang tipu daya mereka, untuk menentang tipu daya mereka. Dalam masa sehari dua ni heboh pasal diserangnya suatu khabar yang menghina Nabi Muhammad SAW di Perancis, yang dokey katung hina Nabi, mempersendakan Nabi,
ada pemuda-pemuda yang tak tahan kerana hidup Nabi ni pergi tembok, bunuh pengarang dia, bunuh lokej katung dia dan menyerang. Lalu seluruh negara-negara barat berhimpun, buat perhimpunan, tunjuk perasaan, menyokong surat khabar ni, bersepati surat khabar, konongnya menentang kebebasan bersuara. Kena beri bebas pada surat khabar, nak kata apa saja. Boleh ke nak kata ke Nabi, nak kata ke Allah Ta'ala? Boleh ke? Ini adab, ini tak betul. Kebebasan ada batas. Bukan makna kebebasan orang merokok dah apa, orang curi dah apa, tak boleh hukum, biar dia merokok, dia bebas. Boleh? Tak boleh. Ada batas kebebasan itu. Kebebasan manusia dengan kebebasan binatang ada beza. Beberapa orang yang dibunuh kerana menghina Nabi, bising. Perancis pernah mengebom masjid di Algeria pada hari Jumaat. Habis orang mati sebuah masjid di Algeria. Dalam masa perjuangan menentang penjajah Perancis, 1 juta lebih rakyat Algeria mati. Ada negeri yang berperang sampai 1 juta lebih rakyat dia mati. Ini menunjukkan gagah beraninya rakyat Algeria menentang penjajahan Perancis. Perancis yang selang laut dengan Algeria, setelah dia menjajah Algeria, dia nak jadikan Algeria sebahagian daripada Perancis. Dimasukkan budaya-budaya Perancis ke Algeria. Digalakkan orang tanam anggur di Algeria dengan tujuan untuk mengeluarkan arak yang sebanyak-banyaknya, supaya orang Algeria minum arak macam orang Perancis. Orang Algeria meninggalkan bahasa Al-Quranul Karim, guna bahasa Perancis. Nak hapus bahasa Al-Quran, nak hapus bahasa Al-Quran. Kita hapus tulisan Jawi je di sini. Di sana nak hapus bahasa Al-Quran, nak Peranciskan Algeria itu. Di mana rakyat Algeria bangkit menentang penjajah Perancis, mengejam orang-orang Algeria yang masuk kedai-kedai arak. Orang kampung Algeria, anak-anak muda Algeria yang mempertahankan Islam, kalau tengok ada orang Islam yang masuk kedai arak, direjam dengan batu. Masa itu, zaman itu, walaupun tindakan dia bersendiri-bersendiri, patutnya kena ada undang-undang, ada peraturan, dia tak berani. Ini semangat orang Algeria yang sangat tinggi. Dan ulama-ulama dia bangkit, buka sekolah-sekolah agama, buka sekolah-sekolah Al-Quran dengan gaji yang tak cukup, melalui pemimpin Syekh Abdul Hamid bin Badis. Ulama dia mengarahkan orang Algeria supaya membuka sekolah-sekolah agama di seluruh pelosok Algeria. Walaupun tidak ada gaji, tak ada duit, ditekan oleh Perancis kerana mempertahankan Islam, sehingga kemuncaknya banyak orang-orang Algeria tak boleh cakap Arab, tak boleh bahasa Al-Quran, berhadi orang Arab. Sebahagiannya dia bawa pergi ke Perancis untuk jadi rakyat Perancis, digaul dengan orang Perancis. Dalam Perang Dunia yang kedua berperang dengan Jerman, di mana banyak askar-askar Perancis, askar-askar barat yang mati dalam peperangan itu orang-orang Islam. Orang Islam yang berperang dengan Jerman, tentera Perancis, tentera Belanda, tentera British, yang mati tenteranya orang Islam. Macam di sinilah lawan Jepun, askar Melayu, askar Roka, askar Panjab, orang putih duduk belakang. Dia tepuk orang Melayu, berani orang Melayu tak boleh lawan, kita pun jenis gong, orang puji. Berperang bagi pihak British. Berapa banyak negeri-negeri anak jajahan dibunuh oleh penjajah untuk kepentingan dia, diperhambakan. Di Algeria 1,5 juta mati rakyat Algeria. Islam tidak boleh dimatikan, dan Islam berkembang di Algeria, berkembang balik. Orang Algeria boleh cakap Arab dengan bahasa fasih, lebih hebat pada orang Arab lain kerana dia mengaji semula. Dan di Perancis hampir 4 juta orang Islam. Dia orang masuk sangat, orang masuk, dan orang Islam tetap dengan agama dia walaupun tak boleh bahasa Arab. Di antara almarhum Malik bin Nabi
yang banyak menulis buku-buku dalam bahasa Perancis, diterjemah ke berbagai-bagai bahasa. Malik bin Nabi ini antara orang Algeria yang tak boleh berbahasa Arab, berbahasa Perancis, terpaksa belajar bahasa Arab balik dan boleh berbahasa Arab balik. Malik bin Nabi, saya sempat berjumpa dengan beliau masa belajar dulu. Ini kehebatan Islam, boleh mempertahankan Islam. Dan hari ini Islam berkembang. Bila Islam berkembang, dia takut. Dia takut, patutnya lawan dengan hujah lah. Lawan dengan hujah, lawan dengan ilmu, jangan lawan dengan lokeh katung. Ni lokeh katung hina Nabi, tunjuk Nabi pakai serban. Pakai serban pula ada bung atas kepala, pacok bung ni nak tunjuk Nabi Muhammad ni pengganah, pembunuh, yang dia bunuh siapa ribu-ribu berjuta manusia. Nabi Muhammad masa dia berjihad, siapa pembukaan Mekah, siapa dia mati, tak sampai 2,000 orang mati, tak sampai 2,000 orang, 1,000 lebih orang mati dalam masa peperangan Nabi untuk menegakkan Islam di semenanjung tanah Arab masa Nabi hidup. Revolusi Perancis berapa ratus ribu, revolusi England berapa ratus ribu, revolusi komunis Rusia dan China berapa ratus ribu, Amerika ratus ribu juta mati. Amerika berperang di Vietnam, dia berperang di Vietnam, orang Vietnam tak mau ikut dia, berperang, mungkin 1 juta orang Vietnam mati. Ini dia kata kita pula ganas. Ada orang kita pula ikut hak dia kata, orang kita ni ikut hak dia kata. Kita kena baca sejarah. Inilah Tuhan kata, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Walaupun ayat ini diturun di zaman Nabi SAW, maknanya sampai zaman kita, mereka merancang tipu daya mereka supaya orang jangan ikut Islam, jangan ikut Quran. Wa akidu kaida, dan aku juga mempunyai perancangan untuk lawan tipu daya mereka. Walaupun dia menguasai internet, menguasai teknologi maklumat yang digunakan sepenuhnya untuk sebar benda bohong di seluruh pelosok dunia. Tuhan kata, wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami beri tempoh kepada mereka sepanjang-panjangnya sehingga mereka tak sedar kena hukum Allah. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Tuhan kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah. Bersabarlah, Tuhan kata, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Beri tempoh pada orang kafir tu. Dia nak buat kerja banyak-banyak, dia nak tipu banyak-banyak, dia nak tipu lama mana. Amhilhum, aku beri tempoh pada mereka ruwaida, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga siapa ajal aku hukumkan dia, Tuhan kata. Bila itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha pemurah, maha penyayang, memberi tempoh kepada mereka yang durhaka itu sepanjang-panjang masa untuk bertaubat di alam dunia ini. Tuhan beri tempoh umur panjang, payah mati pula tu. Hak jahat-jahat ni payah mati biasa, umur panjang.